ahli-ahli falsafah berkenaan dengan dia, bahawa sifat manusia itu akan mencari Tuhan itu sendiri. Okey. Maka apabila kita kata bahawa manusia itu akan terus mengkaji tentang ketuhanan, maka sebab itulah orang akan bincang tentang ketuhanan itu. Termasuklah kita orang yang telah Islam ni, kita akan bincang masalah ketuhanan itu. Jadi saya dah sebut tadi, bila bincang masalah ketuhanan akan timbul teori-teori yang mengatakan di sana ada af'alul ibad, perbuatan manusia ni adakah daripada Tuhan ataupun tidak. Timbul persoalan-persoalan, Tuhan ni sebenarnya dia bagi kuasa kat kita ke, kita buat baik, kita buat jahat, maka di situlah bentuk keadilan, kita akan masuk syurga, kita akan masuk neraka, ataupun macam mana sebenarnya. Maka lahirlah teori-teori yang saya sebutkan tadi, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, macam-macam lagi lah, Asy'ariyah, Syiah dan sebagainya. Maka Imam Syafi'i dia hidup di zaman, tak silap saya, ada 7 kelompok pemikiran manusia tentang ketuhanan ini. Imam Syafi'i hidup di kala itu. Tetapi barang diingat bahawa Imam Syafi'i tak sempat hidup dengan golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah ni adalah golongan yang kita menganut sekarang ni. Di Malaysia kita menganut fahaman Asy'ariyah dari segi tauhid, yang diasaskan kononnya oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yang lahir pada tahun 206 Hijrah dan mati pada 324 Hijrah. Imam Syafi'i dia lahir pada 150 dan dia meninggal dunia 204. Umur dia 54 tahun ikut tahun Hijrah. Kalau ikut tahun Masih mungkin umur dia 52 tahun tak, ataupun 51 tahun. Sekejap dia hidup dah. Maknanya dia kata bahawa Imam Syafi'i tak sempat dengan Asy'ariyah. Jadi sebab tu jangan kita campur adukkan di antara pegangan Imam Syafi'i dalam isu yang berkait dengan tauhid ini dengan Asy'ariyah yang kita anut sekarang ni. Faham maksud saya? Asy'ariyah ni hak kita anut sekarang ni, hak kita di Malaysia ni, kita menganut fahaman Asy'ariyah yang kononnya berteraskan kepada pembelajaran yang paling nampak sangat ialah pembelajaran tentang sifat 20. Tak? Kemudian dalam perbincangan sifat 20 ada juga pendekatan ataupun ada kaedah menggunakan mantik. Tak? Ada dalil naqli, ada dalil akli, dan di sana ada istilah-istilah falsafah, suluhul qadim, tajizul hadis dan sebagainya. Tak? Ada istilah-istilah seperti ta'alluq, perkataan ta'alluq dan sebagainya. Tak? Sebenarnya Imam Syafi'i tak pernah pun sempat dengan Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Maka Imam Syafi'i, jangan bila kita di Malaysia kita menganut fiqh Syafi'i, bukan maksudnya Syafi'i juga seperti Asy'ari ataupun Asy'ariyah dari segi pemikiran. Macam hari ini kita di Malaysia kita menganut fahaman yang mengatakan bahawa sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah yang berkait dengan benda-benda yang seperti tangan, seperti wajah, tak? Kita takwil. Kita jangan kata mazhab Syafi'i pun macam tu juga. Jangan. Lain. Tak sempat ni, Imam Syafi'i tak sempat. Tak. Saya tak nafikan bahawa kita menganut Asy'ariyah tu. Jangan kata salah pun saya nak kata begitu. Tapi kita menganut Syafi'i tapi jangan campurkan dengan urusan akidah dia. Sebab akidah Syafi'i ni dia nampak gayanya dia tak sama dengan Asy'ariyah dari segi beberapa sudut. Walaupun dalam banyak sudut memang sama. Tapi dalam beberapa sudut adalah tidak sama. Begitu. Kalau kita tengok di zaman berlakunya perdebatan manusia tentang ketuhanan ini, kita akan dapati ada istilah-istilah seperti salaf, seperti khalaq, dan sebagainya. Dan di sana ada perbincangan-perbincangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya dalam kita nak menentukan apakah pandangan Syafi'i tentang perkara ini, kita tengok bahawa sebenarnya Syafi'i ini macamlah ulama-ulama salafus salih yang lain. Dia tak bincang sangat secara detail tentang sifat-sifat Allah. Bukan tak ada ilmu, jangan salah faham pula. Imam Syafi'i tak ada ilmu dalam bab ni, dah. Jangan kata pada ilmu pada dia. Tak. Dia tak bincang ni. Tapi zaman tu zaman dia berpegang kepada akidah yang satu, akidah yang berteraskan kepada salaf. Dan saya ingin tekankan di sini
bahawa salaf yang kita faham itu berlainan dengan salaf yang dipahami oleh setengah-setengah orang, yang mana dikaitkan salaf itu dengan Wahabi. Orang panggil salafi Wahabi ke mendapat istilah sekarang lain, dia tak sama. Tak. Ini tak sama. Macam umpamanya kita sekarang ni, kita sebutkan Ibn Taymiyah. Tadi ada soalan pada Dr. Zaharuddin tau. Kaitan antara Ibn Taymiyah dengan mazhab Syafi'i. Macam mana Ibn Taymiyah nak cakap tentang Syafi'i sedangkan dia mazhab Hanbali dah. Dia dinasakkan kepada mazhab Hanbali. Macam Ibn Taymiyah, dia menyandarkan satu perkara kepada salaf. Tapi hakikatnya apabila dia buat kajian, salaf lain dengan apa yang dianuti ataupun yang diwar-warkan ataupun diutarakan oleh beliau, oleh dia sendiri, oleh Ibn Taymiyah sendiri. Jadi sebab tu salah lain. Dan salaf Wahabi ini ada lain. Saya tak kata tak betul. Jangan salah faham. Lain. Dan kitab yang paling menonjol dalam perbincangan ni secara detail saya nampak setakat ni ialah kitab Manahilu Al-Irfan yang dikarang oleh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Dia meletakkan pecahan-pecahan yang tertentu. Contohnya, dia mengatakan salaf yang sebenar, salah yang sebenar, termasuklah Imam Syafi'i di dalam tu, dia meletakkan tafwid dia meletakkan perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat Allah sebagai contoh yang kait dengan tauhid ini dalam bentuk tafwid ijmali ataupun tafwid mutlak. Tafwid mutlak. Gitu. Tafwid mutlak ni macam mana? Yang berkait dengan tauhid, kita hanya beriman dengan apa yang disebut, dan lepas pada tu jangan kaji, beriman aja, tak tahu macam mana. Ini yang disebutkan. Di antaranya disebutkan dalam buku Al-Burhan Al-Muayyad, yang dikarang oleh siapa nama? Syekh Ahmad Rifai, dalam buku di Al-Burhan Muayyad. Dia mengatakan bahawa amantu, kata Imam Syafi'i, amantu bila tashbihin wa saddaqtu bila tamthilin wa tahamtu nafsi fil idrak. Dia boleh baca dua, wa tahamak boleh juga, wa tahamtu pun boleh juga, fil idrak wa amsaktu anil khawdi fi kullin fihi kulla imsak. Dia kata, aku hanya beriman kepada apa yang datang berkenaan dengan ketuhanan ini tanpa aku menyamakan hal-hal ketuhanan itu dengan makhluk. Dan aku membenarkan tentang ketuhanan ini tanpa aku mencarikan misal ataupun contohnya seperti makhluk. Dan dia kata, aku letakkan diri aku ni tak mampu nak idrak, tak mampu nak fikir perkara itu, dan aku, dia kata, amsaktu anil khawdi, dan aku tahan diri aku daripada membincangkan perkara ini secara panjang lebar, kulla imsak, dengan sepenuhnya. Aku tak nak bincang perkara dengan sepenuhnya. Seperti juga yang disebutkan dalam satu buku yang ditulis oleh Taqiyuddin, disebutkan dalam buku Daf'u Shibhiman Syabbaha wa Tamarrada, disebutkan amantu bima jaa 'anillahi 'ala muradillah wa bima jaa an Rasulillah 'ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman apa yang datang daripada Allah berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala nak, apa yang Allah Ta'ala maksudkan, dan aku beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan kepada maksud yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dia orang panggil tafwid mutlak ataupun tafwid ijmali, dan inilah yang dianut oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Syafi'i sendiri. Begitu.